sementara lagi muslim. Apa sebab? Pertama, mak dan bapa. Nombor satu, bapa. Kenapa perlu hormat? Bapa pertama tugasnya sangat besar, mencari rezeki. Pergi pagi, balik petang, dapat gaji, bayar hutang. Siang malam bekerja, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Hujan panas tak kira lah. Ceramah pun tak sempat datang kadang-kadang. Kerja siang malam, bapa. Yang kedua, bapa ni kerana dia lah sumber perlindungan. Pada anak-anak muda malam ini saya ingin pesan, kadang-kadang awak duduk di kawasan perumahan sini, kadang-kadang nakal. Kacau sana, kacau sini. Orang kampung memang nak tampar awak lama dah. Tapi mengenangkan bapa awak je orang tak kacau. Macam kita lah budak-budak dulu kan, dalam kampung kau main noti lagi ya. Sana sini curi buah macam-macam. Orang kampung memang nak lempang dah kita dah. Tapi orang segan sama bapa kita. Rupanya bapa ini dia perlindungan secara tak sengaja lah. Kadang orang geram sama dia, kau tunggu bapa kau mati, so kau jagalah. Sebab bapa dia pun garang juga, kita pun takut juga lah. Jadi bapa semua perlindungan. Tapi bapa tak boleh lawan mak. Sebab mak ini peranan dia lagi besar. Pertama, mak secara biologi bapa tak boleh lawan, dia mengandung. Itu mengandung, tak canggih macam mana pun teknologi kita, orang lelaki pasti takkan mengandung. Secara biologinya. Dan mengandung bukan perkara senang. Tanyakan kepada ibu-ibu yang di atas. Masya Allah. Ada orang perempuan ditakdirkan Allah mudah hamilnya. Ya, sedar 2-3 bulan. Pergi 7-Eleven beli. Mengandung. Okeylah. Tapi yang jenis mabuk. Sampai tingkat 6 pun boleh dengar lah dia morning sickness pagi-pagi. Teruk. Ada yang teruk. Mengidam macam-macam. Nak makan. La ilaha illallah. Nak makan sup selipar. Dia nak murtabak pekan. Mana mau cari? Kalau yang orang Malaysia nak murtabak Singapura, mana nak pergi sampai Masjid Sultan apa semua? Banyak kerja lah kita. Bila tak beli, jangan. Nanti bukan saya nak makan. Anak dalam perut. Dia tipu lah tuan-tuan. Budak dalam perut tu, dia tak tahu pun dia boy atau girl. Takkan dia boleh kenal murtabak Singapura. Dia nak makan mak. Tapi diugut pula, kalau saya tak makan nanti anak lahir, air liur keluar lah. Kita pun tak nak jatuh standard. Pergi jugalah Singapura ni. Murtabak satu. Sebenarnya tipu saja. Apa lagi? Perut membesar. Orang perempuan perutnya bila membesar itu bukan senang. Dia cukup 120 hari dia ada pergerakan dalam perut. Ya. Saya tak tahu, alhamdulillah tak pernah mengandung. Tanya orang perempuan lah. Ada bergerak-bergerak ini. Bukannya senang. Tuan-tuan kalau nak tahu betapa susah, beli buah kelapa ke tembikai ke yang 2 kilo tu ikat kat perut. Jangan cabut-cabut. Ikat dekat perut pakai tali pinggang, pakai jubah. Hulu kilir. Pergi pasar malam, pergi market, pergi apa. Jangan cabut. Jangan taruh. Nak pergi toilet lah, taruh. Tak boleh. Lepas itu anak derhaka, saya cadang masjid, tangkap, kita buat macam tu. Taruh barang 2 kilo, suruh dia jalan pusing Singapura. Baru dia tahu, susah. Nak tidur tak selesa kan? Tanya ibu-ibu. Kalau tidur kena baring. Kalau baring kan rasa, kalau tidur dalam masjid luas macam ni, orang baring memang tak boleh tidur, luas sangat atas kan. Habis nak tidur macam mana? Tidur mengiring, anak jatuh sini. Pusing sini, dia jatuh sini pula lagi. Tu dia tendam pundi kencing, asyik pergi toilet. Tidur menerap, jadi papan jongkit, macam ni pula dah. Apa macam 9 bulan. Sebab itu jadi mak bukan senang. Jadi mak bukan senang. Apalagi bila nak melahirkan itu, Masya Allah. Pilihan hanya 2. Hidup mati. Itu aja. Pilihan hanya 2. Kemudian bila sudah lahir, mengasuh dan membesar. Mak lebih daripada bapa. Bapa tak ada. Mengasuh dan membesar, bapa tak boleh challenge mak. Tetapi ada orang pernah tanya soalan. Antara bapa dengan mak, siapakah yang paling sabar mendidik, mengasuh, membesarkan anak-anak? Jawapannya bukan mak, tapi bapa. Bapa paling sabar. Sabar yang bagaimana? Katakanlah anak umur sebulan lebih baru lahir. Tengah malam menangis. Wah, wah. Ayah biasanya sabar. Sampai pagi lah dia punya sabar. Yang kurang sabar mak lah, terus bangun, tukar diaper, taruh minyak yuyi, kasih susu kanan kiri, burp. Pukul 3 tidur, esok nak kerja. Ayah, sabar saja. Sebab itu ni bapak depan ni, kalau anak minta susu, botol susu, suruh buat, memang kebuluh lah budak tu. Dia bukannya tahu, dia tahu beli. Buat tak pandai. Bapak dengan mak, ayah tak boleh lawan mak. Sebab itu mak orang abadikan nama banyak.
Kalau capital city orang panggil ibu negara. Bapa minta maaf, tak ada. Bapa negara tak ada. Ibu negara apa lagi? Ibu pejabat headquarters. Ibu pejabat. Bapa tak ada. Ibu jari, bapa jari pun orang tak tahu. Sebab ibu terlalu banyak. Pernah orang tanya Nabi, ya Rasulullah, antara mak dengan anak, mak bapak mana aku nak lebih hormat lebih? Dalam satu lagu yang nasyid kanak-kanak selalu kita dengar kan, oh next your mother, oh next your mother, oh next your mother. Saya bila dengar lagu ni, bila pada ni tak sampai-sampai. Asyik mother rosak ke CD ni. Rupanya tak, memang mother banyak lah. Apa sebab banyak? Dia punya bapak banyak sabar. Jadi lambat sikit lah. Mak ni dia kurang sabar. Justru wahai ibu, anak-anak sekalian, jangan derhaka kepada mak bapak. Awak tidak lahir terus besar begini saja. Kita sendiri pun bukan terus lahir abrakadabra sim salabim pum jadi sekarang. Kita lahir ada proses. Mak yang menjaga kita, mengelakkan walau seekor nyamuk pun dari menggigit kita. Justru itu hari ini kalau kita boleh ibadah, siapakah yang boleh memberikan kelapangan itu? Mak bapak kita. Pengusi bertanya, perlukah kita taat semua? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Mak bapak kita ini al-ita'ah in amara li ghairi maksiatin. Selama mana dia tidak suruh benda salah, maka taatlah. Tapi kalau mak kita menyuruh kita minum bir misalnya, tolaklah, tak dianggap derhaka pun. Minumlah bir ni, bukan banyak pun, tak mabuklah. Tak boleh mak, saya tak minum, haram, tak berdosa. Ataupun mak, jomlah kita peluk agama lain, dosa kita peluk agama lain pula. Tulat kita tukar-tukar agama lah, suka-suka. Tolakkan, tak berdosa. Hatta kalau tuan-tuan, tadi kita cerita pasal anak dengan menantu, kalau tuan-tuan punya isteri, mak tak suka, mak pun cakap, kau ceraikan bini kau. Tuan-tuan tak perlu ceraikan. Jangan pula, kenapa nak ceraikan isteri? Mak suruh. Ini tak betul. Mak tidak berhak menyuruh anak menceraikan isteri. Kecuali bapa. Itu bab lain. Nanti kita buat forum tahun depan. Macam mana bapa pula. Sebab sabit dengan dalil pada Umar bin Abdullah. Anak kepada saya. Mana panjanglah ceritanya. Tapi anak, saya ingin pesankan pada malam ini, taatlah kepada mak. Dah habis ke boleh sambung lagi? Boleh sambung lagi. Apa kesannya kalau anak ini taat kepada mak dia, anak soleh? Saya nak bawa satu cerita. Cerita ini tuan-tuan tak boleh nak cerita habis. Tuan-tuan balik cari kitab Tanbihul Ghafilin. Tulisan Abu Lais As-Samarqandi, ada satu bab tentang lil walidain ala walada 10 huquq. Anak kepada mak bapak ada 10 tanggungjawab. Antaranya cerita dalam kitab Tanbihul Ghafilin, pernah satu hari Nabi Musa berdoa pada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku siapakah kawanku di surga nanti. Allah makbulkan permintaan Nabi Musa, diilham, diwahyukan kepada baginda, pergi ke hujung kampung, di sebuah pasar ada pemuda jual daging. Itulah sahabatmu dalam surga. Musa heran, apa sebab budak ni boleh masuk surga, duduk dengan sparring dengan aku. Dia pun pergi ke pasar, dia tengok. Dia tengok budak ni biasa saja. Budak biasa, bukanlah macam ustaz, ulama. Apa tak ada, jual daging. Jual daging. Dia pun heran, dia perkenalkan diri. Anak muda, saya Nabi Musa. Budak ni bila tahu Nabi Musa, wah ini Nabi. Dia pun salah, wah apa khabar ustaz, apa khabar sihatnya. Kata Nabi Musa, boleh tak saya pergi rumah awak, minum air, tengok-tengok rumah. Ahlan wa sahlan, jom barakah rumah saya, jom pergi rumah. Dia kata, cuma tuan tunggu sekejap, saya nak ambil sedikit daging, bawa balik. Kata saya nak ambil Musa, okey silakan. Dia pun buat tulang-tulang sikit, bawa balik ke rumah. Sampai ke rumah, Nabi Musa tengok rumah dia biasa saja. Tak adalah kitab-kitab yang tebal-tebal apa. Tidak ada apa pun. Rumah biasa. Dia kemudian kata kepada tuan Nabi Musa, saya nak memasak sedikit untuk kita makan. Tuan tunggu, nanti kita makan sama-sama. Tulang, air, daging macam-macam. Nabi Musa tengok lelaki ini ke dapur ke bilik. Ke dapur ke bilik. Ke dapur ke bilik. Dia heran. Apa pasal lelaki ini ke dapur ke bilik. Ke dapur ke bilik. Dia intai. Rupanya di rumah pemuda ini ada ibunya yang sudah tua. Tiap-tiap hari anak muda penjual daging ini dia balik ke rumah, dia akan masak, dan bila siap masakan dia akan suap maknya makan. Ketika disuapkan maknya makan, maknya berdoa, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Disuapkan. Diambil lagi, Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Maknya berdoa, ya Allah jadikan anakku teman Nabi Musa di syurga. Suap. Baca lagi, ya Allah jadikan anakku teman Nabi Musa di syurga. Ketika itulah Nabi Musa tengok anak yang soleh, jawapannya syurga.
bersama dengan para rasul dan anbiya. Untuk ini anak bukannya cerita dia jadi ulama besar, penceramah forum, tidak. Dia suap mak dia makan saja. Tanya tuan-tuan pada malam ini, bila kali terakhir kita semua malam ini menyuapkan ibu kita makan? Bila kali terakhir? Takkan nak tunggu mak masuk hospital baru suap. Nanti habis forum jam 11 telefon mak. Mak tidur? Belum. Saya mau datang sekarang. Apa hal? Mau suap makan lah. Kau dah gila-gila pun tak apalah. Masuk surga lah mak. Aku dengar forum. Suapkan mak. Jangan bagi murtabak. Bagilah benda lain. Sandwich ke yang mak tak ada gigi lah. Bagilah. Aiskrim ke apa boleh. Malam ni terus bikin. Jangan tunggu esok. Takut mati lah. Itu anak soleh. Yang kedua anak taleh. Anak yang derhaka. Apa kesannya? Dia dalam kitab Tambihul Ghafilin itu menyebut salah satu tanggungjawab anak al-ijabatu in da'a. Hendaklah disambut panggilan bila dipanggil. Wajib hukumnya. Kalau mak panggil, Ahmad, yes mother, kena sambut. Kan dalam ayat Al-Isra 23 yang Qari bacakan tadi, wala taqul lahum uffin tu kan, tidak boleh bercakap dengan ibu bapa dengan benda yang tak boleh. Contoh, Ahmad, tak boleh. Dengan mak mesti bercakap sebagaimana kita bercakap dengan raja. Gitulah. Kalau tuan-tuan menghadap raja kan ada bahasa istananya. Ampun tuanku, beribu ampun. Sembah patik mohon diampun. Patik mohon menghadap. Banyaklah bahasa-bahasa istana bukan? Dengan mak itulah bahasanya. Wahai bonda, anak anda datang sekarang. Bolehkah anak anda meminjam $10? Terima kasih. Itu caranya seorang anak anda. Satu kisah pernah berlaku. Ada seorang namanya Juraij. Ini bukan anak derhaka tapi contoh. Kesan kalau lawan mak. Juraij ini ulama besar tapi ada kisah menarik. Pernah satu hari Juraij ini, dia ni seorang ulama besar, muda, penceramah muda. Sebelah rumah dia buat satu surau, ramai jemaah datang. Satu hari mak dia duduk dengan mak. Juraij tengah hari tengah ibadah dalam surau. Mak dia panggil, Juraij, oh Juraij. Juraij ketika itu sedang solat sunat. Dia keliru. Bila maknya panggil, dia tak tahu dia nak jawab atau tidak. Dia boleh berhenti solat. Tapi dia ketika itu dikatakan sedang solat tasbih yang berpuluh-puluh rakaat ini. Kalau dia berhenti, rugi. Jadi mak dia panggil, Juraij, oh Juraij. Juraij ketika itu berfikir, Ummi am salati, Ummi am salati. Mak ke semayang? Mak ke semayang? Dia kata, semayanglah sekarang aku kautim balik dengan mak lah. Counter balik. Mak dia, bila sudah panggil Juraij, oh Juraij. Bila tak jawab, mak kecil hati. Lalu tercakaplah di mulut mak, oh Juraij, kau komen action betul sekarang ya. Mentang-mentang kau dah jadi penceramah, aku panggil kau tak datang ya. Kau jaga kau Juraij. Satu hari nanti kau kena fitnah. Allah fitnah hidup kau, padan muka. Mak dia marah dalam keadaan tak tahu anak sedang solat. Saya fikir kalau dia tahu anak solat, dia tak cakap begitu. Saya ringkaskan cerita. 10 tahun kemudian. Kan ringkas tu. 10 tahun terus. Kalau tak saya seorang ceramah nanti. 10 tahun kemudian. Satu hari Juraij ini pengaruhnya makin kuat. Jadi pemimpin masyarakat sudah tengok lain macam. Dia ni nak masuk politik agaknya. Ceramah-ceramah ni. Jadi mereka buat character assassination. Dia hantar perempuan-perempuan GRO apa pergi goda Juraij. Juraij ni bujang lagi. Ustaz muda. Pergilah seorang perempuan jahat, goda Juraij dalam surau. Juraij ni iman kuat, alhamdulillah. Sedang dia berzikir, datanglah seorang perempuan cantik, seksi. Dia menari depan Juraij. Juraij sedang zikir. Dia menari-nari macam-macam. Kemudian dia buka pakaian dia sehelai demi sehelai. Hatta